Ekspor domestik bukan minyak Nodex Singapura pada bulan September tumbuh 2.7% berbanding setahun lalu. Angka tersebut meleset lebih rendah berbanding jangkaan para penganalisis yang mengunjurkan pertumbuhan dua angka. Ia juga satu kemerosotan ketara daripada pertumbuhan 10.7% yang dicatatkan pada Ogos. Menurut pakar-pakar, ini mungkin disebabkan penguncupan pada sektor pengilangan di pasaran-pasaran maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah selain permintaan domestik yang lemah di China. Para penganalisis mengatakan sesetengah sektor pengilangan di sini mula menyaksikan tanda-tanda pertumbuhan yang lembap. Ini mungkin memberi isyarat bahawa terdapat kurangnya permintaan luar yang kukuh dari ekonomi-ekonomi seperti Amerika dan Eropah. Pakar-pakar juga menarik perhatian kepada tren dalam sektor elektronik yang berkembang 4% sahaja pada September. Sebelum ini, sektor elektronik berkembang 35% pada Ogos. Pertumbuhan itu dipacu oleh permintaan berterusan bagi produk-produk media cakra, peralatan digital peribadi dan litar bersepadu. Sementara itu, sektor bukan elektronik pula berkembang 2.3% disebabkan permintaan tinggi bagi farmasutikal, jentera khusus dan kimia khas lain. Pada bulan sebelumnya, sektor itu tumbuh 3.6%. Para pengamat optimis tetapi berwaspada terhadap pertumbuhan yang berterusan. Ini ekoran kelembapan yang dialami secara amnya oleh ekonomi-ekonomi utama seperti China. Dan meskipun China sudah memperkenalkan langkah-langkah merangsang ekonominya, ia mungkin tidak mempunyai kesan ke atas Singapura. Memandang ke hadapan, para pengamat pasaran percaya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan perubahan yang mungkin berlaku pada dasar-dasar perdagangan Amerika berisiko menjejas perangkalan ekspor serta bekalan rantaian di Singapura. 3 pusat latihan pendidikan awal kanak-kanak akan berpindah ke sebuah tempat baharu. Ini merupakan sebahagian daripada usaha menggalak pertukaran ilmu dan kerjasama bagi sektor tersebut. Digelar sebagai rumah baharu untuk semua tenaga pengajar sektor pendidikan awal kanak-kanak, Institut Nasional bagi Pendidikan Awal Kanak-kanak atau NIEC akan ditempatkan di Politeknik Ngee Ann menjelang 2026. We would like all early childhood educators to regularly come back, interact and progress and do their professional development in NIEC. NIEC must be that centre where everyone can come together to share their best practices and support each other even in the most difficult moments. Encik Chan berkata demikian di persidangan tahunan NIEC. Semasa berkongsi visi beliau untuk sektor pendidikan awal kanak-kanak, beliau berharap sektor itu akan terus memperdalam kecekapan di pelbagai bidang. Ini demi memupuk bakat-bakat berbeza di kalangan kanak-kanak. Encik Chan menambah, tumpuan juga perlu diberi kepada pembangunan sosio-emosi golongan muda baik dalam bentuk amalan ataupun kajian. Beliau turut menggesa dijalin ikatan lebih kukuh antara para pendidik dengan golongan ibu bapa agar mereka dapat memberikan yang terbaik kepada kanak-kanak. Pada hari keempat perbicaraan kes Ketua Pembangkang Pritam Singh, mantan penolong setiausaha kepada Cik Raisah Khan, Cik Loh Pei Ying berkata, tiada apa-apa dilakukan Parti Pekerja bagi menjelaskan cerita palsu yang disampaikan Cik Raisah kepada Parlimen. Encik Pritam sedang dibicarakan atas tuduhan berbohong kepada Jawatankuasa Hak Istimewa Parlimen berhubung kes Cik Raisah itu. Cik Loh yang juga adalah bekas anggota kader merupakan saksi kedua bagi pihak pendakwa. Dia juga antara beberapa orang pertama yang mengetahui bahawa anekdot Cik Raisah di Parlimen pada 3 Ogos 2021 mengenai mangsa serangan seksual adalah palsu. Cik Loh memberitahu mahkamah dia berasa panel disiplin yang ditubuhkan untuk meneliti pembohongan Cik Han hanya bersifat menunjukkan ia melakukan sesuatu bagi meredakan kemarahan parti dan awam. Cik Loh juga berkongsi bahawa dia bimbang imej WP akan tercemar jika Cik Raisah berterus terang dengan anekdot palsunya. WP kemudian akan dianggap sebagai tidak berwibawa dan penuh dengan penipu. Peguam bela Andre Jumaboy dalam soal balasnya kemudian menuduh Cik Loh
cuba menyembunyikan maklumat apabila dia menyunting mesej yang dihantar oleh Cik Yudhistira Nathan dalam kenyataannya kepada Jawatan Kuasa Hak Istimewa Parlimen COP. Cik Low dijangka kembali ke mahkamah esok. Membantu mereka yang dililit hutang mengatasi masalah kewangan yang dihadapi. Inilah yang ingin dicapai satu program perintis Kendalian Kaunseling Kredit Singapura CCS. Berjalan selama 2 tahun, ia akan dimulakan dengan keluarga berpendapatan rendah. Sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, terdapat sekitar 1,150 permohonan bagi mendapatkan bantuan. Ini peningkatan 18% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Proses sedia ada lazimnya melibatkan sesi pertemuan sekali sahaja. Bagaimanapun, di bawah program baharu itu nanti, seorang jurulatih kewangan akan ditugaskan untuk menemui para peserta setiap bulan. Ini bagi menilai kedudukan kewangan mereka dan membincangkan cara-cara untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangkan perbelanjaan. Cara untuk membayar hutang juga bakal diterapkan. CCS meraihkan ulang tahunnya yang ke-20 dengan mengadakan acara makan tengah hari amal. Presiden Tharman Shanmugaratnam memainkan peranan penting dalam penubuhan agensi tersebut. Sejak 2004, CCS berjaya membantu lebih 27,000 orang mengenai cara-cara menyelesaikan hutang, membabitkan jumlah sekitar $2.3 bilion.